Iaitu kita mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Dia dan keagungan Dia. Dan sesudah itu kita mempelajari af'al Dia, perbuatan Dia. Dan di sana yang kita sebagai ahli sufi menjaga akan kesucian keagungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dicerca dan dicaci oleh mereka yang tidak percaya pada Tuhan, yang tidak beragama, atau mereka yang lantang mulutnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pertahankan dengan menyatakan semua itu milik Allah 100%. Justru dia boleh buat apa dia suka atas hak dia. Mana yang hak dia, dia zalimi. Mana dia hak kita yang dia zalimi. Yang kita ciptakan yang dia zalimi. Tidak ada. 100% hak milik dia di langit dan di bumi. Kalau semua adalah hak milik dia 100%, dia boleh buat apa dia suka atas hak dia. Kedua, semua dialah yang zahir, dia yang batin. Kita tidak wujud. Seperti Imam Ghazali berkata, kita tidak wujud. Yang zahir, yang batin adalah dia, yang maha halus. Justru dia bermain dengan diri dia. Kalau dia bermain dengan diri dia seperti dia berkata, hidup di dunia ini hanyalah senda gurauan, main-main. Dia bermain dengan diri dia. Justru apa ada masalah kita? Nak masuk campur tangan, nak bertanya dan menyoal. Tidak ada. Ketiga, bila kita tengok terutama di negara barat yang lantang mengkritik, mencerca, mencaci Allah SWT, kita ahli sufi selain dia mempertahankan, kita pun faham kerana kita boleh nafikan sifat-sifat mereka. Kita lihat zat, dan di sebalik zat itu adalah yang maha halus. Maka kita tahu dia bersenda gurau, maka tersenyum kita. Kita tidak jadi marah, kita tersenyum kerana kita tahu yang berkata itu pun adalah yang maha halus, yang tersembunyi di sebalik sifat dan hakikat. Jadi kita sentiasa menghormati, mengagungkan Tuhan kita yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu tanggungjawab kita ahli sufi, sentiasa menjaga kesucian, kemuliaan, keagungan Allah dan kebesaran Dia. Kita jaga. Tapi kita tidak akan bergaduh kerana kita tahu ini adalah senda gurauan, main-main daripada yang maha halus. Sesudah kita dah tahu ni rahsia dia dan kita menjaganya dengan baik, maka yang tinggal, itulah bahagian kedua, yang tinggal adalah kuat beribadah. Sesudah bermakrifatullah, untuk kita menjadi sebenar-benar ahli sufi, naklah kita kuat beribadah. Kuat beribadah. Ini yang Imam Ghazali berkata, setelah ia tahu dan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia pun mulai sungguh-sungguh belajar cara-cara ibadah. Kalau kita kurang dalam bahagian ini, pergi menuntut di masjid-masjid, madrasah-madrasah di mana fardu kifayah, fardu ain dan sebagainya. Belajar taranum, tajwid dan sebagainya. Untuk memperbaiki ibadah kita. Masuk kuliah-kuliah diploma dalam hadis dan Quran, diploma dalam syariah dan sebagainya untuk memperbaiki diri kita. Ya? Dan itulah
Imam Ghazali berkata, sudah kita ma'rifatullah, yang tinggal hanya ibadah. Ya. Dan Allah berfirman, ini hadis qudsi, tidak ada cara yang dapat mendekatkan hamba-Ku kepadaku seperti melaksanakan fardu-farduku. Tengok tu. Fardu-fardu tak boleh lepas. Melaksanakan fardu-farduku, dan sesungguhnya ia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Sesudah semua yang fardu sunnah. Dan ahli sufi memberatkan ibadah sunnah tu sebagai ibadah yang fardu. Walaupun tidak fardu tapi diberatkan seperti fardu. Ya? Nanti kita tengok. Sehingga Allah cintakan pada mereka. Dan sesudah itu aku mencintainya. Aku jadi kakinya. Dengannya ia berjalan. Tangan yang dengannya ia memukul, lidah yang dengannya ia berkata, dan hatinya dengan ia berfikir. Bila ia meminta kepadaku, aku memberi, dan bila ia berdoa, aku menerima doanya. Ini hadis qudsi. Jadi kita ahli sufi sesudah membuat yang fardu-fardu, kita mengambil berat tentang ibadah yang sunnah-sunnah. Yang pertama, salat malam. Kita buat seperti fardu. Kita bangun tiap-tiap malam. Terutama salat tahajud dan witir. Saya selalu surkan. Bertahun-tahun saya surkan pada jamaah. 20 rakaat kurang-kurang tahajud. Bangun malam 20 rakaat tahajud. Dan 3 witir. Kerana ini menyenangkan bila masuk bulan Ramadan. Kita tukar pada tahajud kepada tarawih. Dan kita praktis ayat-ayat yang nak dibaca dalam bulan Ramadan salat tarawih. Kita ada 11 bulan untuk latih diri kita. Tiap-tiap malam 20 rakaat, pilih ayat-ayat yang kamu nak baca untuk bulan Ramadan sembahyang tarawih. 20 rakaat tahajud, 3 witir, tiap-tiap malam bangun. Ini saya kata sebagai minima. Kalau boleh tambah lagi. Tahajud tidak ada maksima. Teruskan. Jadi bangun malam. Bangun. Jangan lebihkan tidur. Bangun malam. Salat sampai subuh. Sayang kalau salat lepas tu tidur. Salat sampai subuh. Kalau tidak pun dah habis salat mengaji atau zikrullah sampai subuh, sembahyang subuh. Ya. Di sini salat tahajud 20 rakaat saya surkan. Jangan 2 rakaat, 4 rakaat, lokek lah ini, lokek. 20 rakaat. Kalau dah biasa, tak ada masalah. Bagi yang mereka yang sudah berumur dan tidak kuat, Rasulullah bila sudah berumur dan tidak kuat, baginda banyak sembahyang duduk. Jadi kalau duduk lagi senang 20 rakaat, tak ada masalah. Kan? 3 witir. Buat, jangan tak buat. Kita ahli sufi. Ahli sufi itu dengan dia kuat beribadah, maka masyarakat akan hormat dia. Kerana dengan banyak ibadah kita buat, lebih baik akhlak kita dan lebih baik iman kita, insya-Allah. Jadi bangun tiap-tiap malam kerana Allah suruh. Bangun sembahyang tahajud pada waktu malam. Selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Bangun, jangan tak bangun. Tetapi saya katakan di sini, kalau impak makrifat itu, impak dia kuat pada kamu. Berarti kalau kesedaran yang datang pada kamu
atas kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Kalau impak itu buat kamu bergegah, insya-Allah hati kamu akan terjaga. Dan bila hati dah terjaga, waktu malam untuk kamu bangun salat tidak akan ada masalah. Pasal hati dah terjaga, insya-Allah. Rasulullah berkata, mataku tidur, hatiku tidak. Itu dia. Malam mau bangun dan demi waktu fajar dan malam yang 10 dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Di sini genap dan ganjil merujuk kepada salat seperti maghrib dan witir. Maghrib tu adalah yang ganjil. Maghrib dan witir ganjil. Itu ya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. Serta yang ganjil, serta yang ganjil itu yang witir. Jadi naklah kita salat tahajud dan salat witir. Kalau nak tambah salat tasbih, salat hajat, teruskan. Tapi ini yang diutamakan, the main one yang utama. Tahajud dan witir tutup. Witir ini dia ganjil sampai 11. Untuk kita pilih 1, boleh pilih 3, boleh pilih sampai 11. Suka hatilah. Tapi saya nak beritahu, kalau kamu dah 3, dah tutup, kamu nak buka balik, ada pandangan ulama, bila soal 3, kamu tidur, kamu nak sambung balik, kamu salat witir 1 lagi, membuatkan dia jadi 4. Bila 4 berarti dah terbuka. Lepas tu kamu boleh salat-salat yang sunat-sunat yang lain seperti salat tasbih, salat macam hajat dan sebagainya. Lepas tu kamu tutup balik dengan 1 atau 3 ganjil. Dia ada ulama kata boleh buka balik. Jadi ada kelonggaran di situ. Tapi malam mesti bangun. Jangan tak bangun. Ada yang sahabat dia, Ustaz, saya 2 rakaat, alangkah sedih saya dengar. Sedih. Macam miskin. Macam dapat 2 ringgit. Bangun malam. Bangun. Jangan tak bangun. Bangun pula. Semayang 2 rakaat. Sedih saya dengar. Tapi bulan Ramadan, boleh 20 rakaat. Boleh. Ini 2 rakaat jangan. Teruskan. Azam. Kan? Tetapi kalau kita mau kuatkan lagi iman kita, supaya kita dapat bangun malam, saya suruhkan puasa. Tapi sebelum itu kita tahu bagaimana Rasulullah salat. Rasulullah bersalat sehingga pecah-pecah telapak kaki baginda. Tengok itu. Tengok Rasulullah salat sampai pecah-pecah telapak kaki baginda. Kita alamak 2 rakaat tidur balik. 2 rakaat teruk betul kan. Sedih dengar kan. Rasulullah berpecah-pecah telapak kaki baginda. Apabila ditanya kenapa baginda bersalat sebegitu rupa, kerana Allah sudah mengampunkan segala dosa baginda. Baginda maksum. Baginda jawab, aku juga ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita punya komander, top komander, begitu dia punya salat malam. Macam mana kita ni? 2 rakaat atau susah nak bangun? Tak boleh. Mesti bangun malam. Mesti bersalat. Bagi kaum wanita tu kalau dia uzur tak apalah kan. Macam lelaki mana ada excuse, mana ada uzur. Tak boleh bangun. Tengok para sahabat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu setiap bersalat beliau akan menggigil, dan apabila ditanya apakah sebab beliau menggigil, beliau menjawab bahawa salat adalah amanah Allah yang sangat berat hingga bumi dan gunung tidak sanggup memikulnya. Bangun, jangan tak bangun. Bangun. Tengok tu Sayyidina Ali apa cakap kan. Bangun, jangan tak bangun. Nanti terus tak bangun susah. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bersalat pada seluruh malam dan khatam dalam rakaat pertama. Subhanallah. Berapa lama dia diri tu?
30 juz tak baca, jangan main-main. 30 juz. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah pingsan selepas menangis tersedu-sedan semasa bersolat tahajud. Ini orang iman dia bukan main kuat. Jangan main-main. Dan Said bin Amir radhiyallahu anhu telah dilantik menjadi ketua daerah Syria. Beliau hanya berjumpa dengan rakyat jelata pada waktu siang. Kerana waktu malam beliau khususkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Malam mereka bersengkang mata. Kita bertutup mata. Allahu Akbar. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha sentiasa bersolat malam dan berpuasa. Jangan main-main. Ini satu wanita pun hebat iman dia. Seperti juga Siti Aisyah. Kuat. Jangan main-main. Ya. Sayyidina Ali pernah berkata bahawa beliau melihat sahabat-sahabat di waktu subuh, rambut mereka kusut masai, pucat serta berdebu, dan di antara mereka ada yang lutut mereka bertanda kerana kebanyakan sujud. Jadi bukan tanda kat kepala. Selalu orang tengok tanda kat kepala hitam-hitam, oh itu kuat sujud. Tak. Kat lutut, babe. Pasal dia turun gedebung kat lutut. Kan? Kalau kat kepala, mak mertua datang senang je pergi kat tembok. Cung. Mak mertua nampak buat hitam. Dah tenyih dekat tembok. Lutut. Dan kat lutut tak boleh tarik, tunjuk mak mertua tu dah kurang ajar kan. Tak boleh kan. Lutut. Tadi mau tengok member kuat salat, tengok lutut dia. Bukan kat dahi kan. Mereka bersalat sepanjang malam kerana Allah. Itu dia saya kata, bangun 3:30 pagi, 4 pagi. Kalau bangun siang, boleh zikrullah dulu. Belakang sampai masa tahajud sampai dan witir, lepas tu salat subuh. Kalau ada masa di situ boleh mengaji juga. Kan? Mereka bersalat sepanjang malam kerana Allah. Membaca Quran. Kadang-kadang sujud begitu lama. Dan kadang-kadang berdiri begitu lama dalam salat mereka. Menjelang pagi mereka berzikir, zikrullah, ingat Allah. Sambil menggigil serta menangis sehingga basah pakaian mereka. Ini dia. Mau jadi ahli sufi. Ini dia kan. Kalau mau. Ya. Tak ada jalan ringkas. Rasulullah SAW salat sampai pecah telapak kaki baginda. Mana ada jalan ringkas? Kan? Dan kalau kita mau kuatkan lagi iman kita, supaya malam kita bisa berjaga. Malam kita berjaga. Saya usulkan puasa. Puasa ni insya-Allah boleh kuatkan iman kita. Dia betul-betul kuatkan iman kita. Puasa. Puasa kita tak makan satu hari. Dari selepas subuh sampai ke maghrib. Setiap hari. Dalam Islam hanya 5 hari tak boleh puasa. 2 hari raya. 3 hari tasyrik. Iaitu 3 hari selepas hari raya haji tak boleh. Lain hari puasa. Puasa. Saya sudah bertahun 6 hari seminggu. Sampai orang pun heran, engkau lawan kes pun puasa. Kadang-kadang hakim pun tanya, Haji, ni hari puasa. Bila saya masuk syariah court, imam ketawa. Boleh jalan? Boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang 5 hari bicara, terus. Hari Senin sampai hari Jumaat, terus. Pagi sampai petang kan. Puasa. Sekarang badan sudah tak kuat ni, sudah belajar naik basikal pula, exercise. Mau sihatkan badan ni. Tapi ada orang kata, Ji, engkau puasa kan, kau naik basikal tengah-tengah panas gini, naik, boleh apa, berpuluh-puluh pun tak kisah, pasal nak sihat kan.
asyik sakit kan, jatuh, kayu, panas ke tak panas kayu kan, 1 hari 1 jam kayu kan. Orang pun kau puasa kau kayu kan. Habis tu dah berapa hari sakit ni, isteri cakap, bang sakit buka dah tak boleh, biar mati asal puasa. Pak Deka ada 1 hari tanya saya di Mekah, kalau sakit bisa buka pak? Saya kata, saya kalau sakit biar mati tak mau buka kan, biar mati dalam puasa. Nanti kita tengok sahabat-sahabat bagaimana mereka kan. Puasa betul-betul kuatkan iman kita. Sehingga saya kata pada isteri saya stop gula, tak nak makan gula lagi. Dah bertahun saya stop. Belakang saya kata, saya mau stop makan nasi. Dah bertahun dah makan nasi. Boleh jadi setahun lebih lah dah tak makan nasi. Ataupun hampir setahun lah dah tak makan. Apa yang boleh saya kata mau stop rokok, dah berpuluh tahun stop. Apa yang boleh buat kita kuat begitu? Puasa dengan Allah berkehendak tu. Izin dia, puasa. Puasa ni kuatkan iman kita. So, saya usulkan, naklah kita puasa sunat kan. Puasa sunat. Puasalah setiap hari, melainkan 5 hari yang terlarang untuk menundukkan nafsu serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda, seseorang itu tidak diwajibkan berbuka kecuali pada 5 hari yang terlarang oleh Rasulullah SAW, iaitu Aidil Fitri, Aidul Adha dan hari-hari tasyrik. Itu tak boleh. Lain hari, Zoom, kita ahli sufi, kita bukan ahli syariah. Ahli syariah dia boleh Senin, Kamis, dia boleh lat-lat, Senin, Rabu, Jumaat. Kita ahli sufi, kita kulhum majmain, kita pakai semua. Kalau Cina cakap pagaliau, angkat semua. Pasal kita menguatkan iman kita. Kita mendekatkan diri pada Allah. Malam kita bersengkang mata, siang kita berpuasa. Dan jangan ingat puasa kalau kita lillahi ta'ala. Jangan ingat boleh kurus, tengok saya saja. Orang kata, Ustaz hari-hari puasa badan pun naik, badan pun itu besar. Yalah, apa boleh buat kan? Kita bukan nak puasa nak kuruskan badan. Kita puasa lillahi ta'ala kan. Jadi Allah tidak ambil pun kita punya lebih daripada kita punya fat ke apa, dia tak ambil kan. Lillahi ta'ala. Jadi kita tengok Rasulullah SAW. Siti Aisyah berkata bahawa dapur rumahnya jarang sekali berasap. Ini rumah dia jarang ada masakan. Jarang. Mereka ni zuhud. Nanti kita tengok zuhud. Setiap kali Rasulullah mengetahui tiada makanan di rumahnya, dia balik subuh, dia tanya, ya Aisyah, ada makanan? Dia jawab, tidak ada. Maka Rasulullah akan berniat, aku puasa hari ini, puasa sunat. Jadi kita pun puasa sunat, bangun pagi, jangan dah makan lontong baru niat. Dah makan lontong, dah minum kopi, aku niat puasa. Jangan. Belum makan, belum minum, dan bangun pagi, kita boleh niat puasa sunat. Puasa Ramadan tak boleh lah. Puasa sunat kita tengok Rasulullah. Balik masjid, tak ada. Okay, niat puasa. Jadi kita boleh niat puasa. Jangan dah makan nasi biryani 2 piring, niat puasa. Ini cari gaduh dengan malaikat. Kalau kita nak puasa, insyaAllah, tapi saya surkan puasa. Mula-mula Senin sampai Khamis. Boleh jadi Senin Khamis lah. Lepas tu Senin sampai Khamis. Senin sampai Jumaat. Senin hingga Sabtu. Saya hari Ahad saya tidak puasa. 1 hari untuk masyarakat. Pasal banyak sangat jemputan kahwin. Jadi kalau tak pergi, orang kata kita sombong. Jadi kita pergi hari Ahad tu untuk masyarakat lah. Jadi 6 hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada satu hari Rasulullah masuk ke rumah saya
lalu bertanya sama ada apa makanan. Apabila saya menjawab tiada, baginda berkata, aku berpuasa hari ini. Puasa sunat. Naklah kita puasa sunat, dia betul-betul menguatkan iman kita. Sehingga bila saya kata mau stop rukuk, saya stop. Mau stop gula, saya stop. Mau stop makan nasi, stop. Kerana ada kekuatan kebatinan puasa. Dan saya puasa semenjak dapat ini ilmu tahun 70-an, 1970-an. Dah start puasa. Dah lama. Ini hidup saya kan. Tiap hari sampai, semua orang pun tahu ini satu peguam hari-hari puasa. Orang pun pening kepala kan. Tapi kita ahli sufi apa nak pening kepala, biasa kan. Tapi kalau ajak saya minum kopi hari Senin, saya jotos kepala dia kan. Mana boleh. Malam boleh lah, siang tak boleh. Dan kita tengok puasa Rasulullah, puasa sahabat kita tengok. Abu Hurairah pernah terguling di antara mimbar dan rumah Rasulullah kerana kelaparan serta pernah juga pingsan kerana puasa. Oi, tengok ni, dia tak lepas puasa tau. Begitu lapar dia tak lepas puasa. Sampai pingsan dia tak lepas puasa. Ini kita sakit je, buka puasa, malaikat pun ludah. Apui kan? Aku ahli sufi. Janganlah kan? Mana kekuatan iman tu kan? Ini Abu Hurairah berguling, lapar, pingsan, tak buka puasa. Kan? Seorang sahabat ahli sufah, ini yang duduk kat masjid Rasulullah, telah pingsan semasa bersembahyang makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pingsan kerana terlalu lapar. Apabila diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa kalau sahabat-sahabat baginda yang lain tahu kedudukan, kemuliaan sahabat ahli sufah itu di sisi Allah, akan mereka semua mahu menjadi seperti sahabat ahli sufah itu. Pingsan kerana kelaparan berpuasa. Pingsan. Pasal zaman tu bukan senang nak cari makanan. Kalau orang tak sedekah, yang mereka duduk ahli sufah ni tak diberi sedekah makanan, mereka tak ada makanan. Puasa kadang-kadang kita duduk Siti Aisyah, satu keping roti je puasa, buka kan. Kita dulu jamaah hantar ustaz, biryani tak habis-habis. Kadang tengok stop, tak makan nasi, dah tak ada biryani lagi. Selamat. Dan kita tengok lagi, apabila ahli sufah berkata tentang taubat, jihad melawan nafsu, iaitu berpuasa. Muraqabah, merasa kewujudan Allah. Mereka disanjung oleh para muhadithun, mana mereka ahli-ahli hadis. Kita boleh kata ahli syariah. Mereka dihormati. Jadi dengan kita beribadah, kuat beribadah, kita akan dihormati oleh ahli syariah. Pasal kita mengambil berat ibadah-ibadah sunnah selain dia ibadah-ibadah fardu. Dan baca Al-Quran. Ini adalah warkah dari Tuhan kita. Kalau kita beri girlfriend, beri surat, kita baca sampai jadi coklat. Dari putih sampai coklat. Baca. Kita beri tunang, beri surat kan. Ini daripada Tuhan kita. Tak muka kita baca satu ain sehari pun jadilah kan. Nabi SAW berkata, orang yang baca Al-Quran dan dia pandai membacanya akan dikumpulkan bersama para utusan yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dan merasa sukar atau payah, maka baginya 2 pahala. Kan? Saya ingat ni, masa saya beri tazkirah di China, kat masjid dia, sebelum habis tu kita duduk beramai-ramai pasal apa, nak tunggukan waktu, dan kita dengar dia mengaji.
Ngik, ngok, ngak. Saya ingat apa benda dia baca. Tengok Quran. Tapi dia baca gitu. Pening mana dengar kan. Ngik, ngok, ngak. Tapi ni orang dapat 2 pahala. 2 pahala kan. Awak kalau free ikutlah saya kena berjamaah. Puan Marhamah, Mariamah. Dia selalu bawa jemaah pergi ya. Mariamah. Dan Rasulullah berkata, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dicatatkan baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan tu dilipat gandakan menjadi 10. Seumpamanya aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Bacalah. Tapi kita baca Al-Quran bukan pahalanya yang kita kejar, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bahagian malam baginda salat tahajud begitu lama dan membaca lebih dari 1/5 Al-Quran di dalam 4 rakaat salat baginda. Satu per 5 Al-Quran. Berarti 30 juz, 6 juz. Berarti 2 rakaat 3 juz. 2 rakaat 3 juz. 10 rakaat 30 juz. 10 rakaat. Dua rakaat, berarti 20 rakaat 30 juz. Hebat tu. Dan kita tengok itu Uthman Ibn Affan. Wah, lagi terror. Rakaat pertama, khataman Al-Quran. Ya Rabbi, ya Rabbi. Berdiri begitu lama. Para sahabat. Sayyidina Uthman Ibn Affan sentiasa membaca Al-Quran dengan titisan air mata. Beliau akhirnya mati dibunuh semasa sedang membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tiap-tiap malam baca Al-Quran nangis, baca Al-Quran nangis, baca Al-Quran nangis. Jiran sebelah dengar dia baca dan dia nangis, jiran pun nangis. Dia nangis, jiran pun nangis. Dia nangis, jiran pun nangis. Besok jiran jumpa Rasulullah, komplain, ya Rasulullah, kau boleh bilang dengan Abu Bakar, jangan dia mengaji malam boleh tak? Rasulullah kira kenapa? Dia nangis, kita nangis. Dia nangis, kita nangis. Bila kita boleh tidur, ya Rasulullah? Tak boleh tidur. Dia nangis. Kan? Dari minta Rasulullah, janganlah dia mengaji malam. Sahabat-sahabat sambil mengaji, sambil nangis. Kan? Jadi bangun malam, puasa, baca Al-Quran. Ini warkah dari Tuhan kita. Baca satu ain pun jadi dapat pahala. Tapi kita bukan kerjakan pahala, bukan kerjakan pahala. Kita mau mendekati diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, kezuhudan. Hidup sederhanalah, jangan terlampau materialistik. Jangan kan, sing-sing aja apa tu, baju nah gelang kan, wajila kan ada. Kan, goyang-goyang rupanya belian lah. Panas-panas cuma lukit emas kan. Janganlah asyik goyang kaki rupanya ada apa tu rantai kaki. Sederhana, jangan terlampau lah. Sederhana. Hidup sederhana. Rasulullah SAW baginda wafat dengan tidak meninggalkan apa-apa harta. Jadi Siti Fatimah radhiyallahu anha, bila Rasulullah SAW wafat, dia pergi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata, mana peninggalan harta bapaku? Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah wafat tidak meninggalkan apa-apa. Nothing. Zero. Apa ile.
Begitu zuhud Rasulullah SAW. Hamka ada menulis bahawa pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk bilik Rasulullah. Lalu dia menangis kerana dia melihat bilik itu tidak berperhiasan dan hanya ada sebuah bangku yang alasnya adalah daripada jalinan daun-daun kurma. Di dinding bilik itu ada tergantung sebuah guribah untuk berwudu. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kau Umar menangis?" Umar menjawab, "Bagaimana aku tidak terharu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sebegini keadaan ku dapati bilikmu ini. Tidak ada pekakas, tidak ada kekayaan. Padahal seluruh kunci masyrik dan maghrib telah dalam genggamanmu. Kekayaan telah berlimpah-limpah." Itu jam Islam sudah membangun. Tapi itu kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok para sahabat. Sayyidina Abu Bakar semasa menjadi khalifah, duit gaji dia tak habis kasih balik Baitul Mal. Allahu Akbar. Kerana kita tak dapat bonus bersungut sampai bertahun. Apa kerajaan pekak lah. Malah di tahun tak ada bonus lah. Sayyidina Abu Bakar, duit gaji tak habis kasih balik lah. Kita tak dapat membonus, kita boleh sumpah serana kan. Sayyidina Abu Bakar, Allahu Akbar. Apabila beliau meninggal dunia, khalifah yang ditinggalkannya hanyalah selai hamparan tidur, seekor unta betina yang buat transport, sebuah mangkuk dan seorang khadam. Itu saja kan. Sayyidina Umar Al-Khattab, walaupun gaji tak cukup, disuruh oleh Sayyidina Ali, ambillah lebih sikit dia Baitul Mal. Dia tak mau. Dia tak mau. Walau gaji yang diterima tidak mencukupi keperluan keluarga, dia tak mau. Begitu ikhlasnya kan. Kita tak naik gaji bersungut bertahun-tahun dah tak naik gaji, tak tahu. Sayyidina Umar, pernah beliau terlambat pergi ke masjid pada hari Jumaat untuk menjadi imam. Kerana beliau terpaksa menunggu pakaiannya yang sehelai sahaja itu kering. Macam mana nak pergi? Itulah baju dia tinggal satu je. Tunggu kering baru pergi masjid. Ini khalifah. Kita, members parlimen, dia jaket dia dah berapa dengan suit dengan tie. Mana? Saya nak Umar satu baju kan. Itu tak kering, itu tak ada lagi baju. Apabila beliau membaca khutbah, baju yang satu tu dia pakai, para hadirin melihat ada 12 tampalan di pakaian khalifah. Begitu hebat. Betul zuhud. Sayyidina Ali, walaupun baju beliau sudah robek, masih dipakainya. Sayyidina Ali. Zuhud. Kita sederhanalah. Jangan terlampau sangat. Jangan terlampau materialistik. Sederhana, imbangan. Umat Muhammad ni lah umat pertengahan. Dunia wal akhirah. Pertengahan. Jadi jangan terlampau. Sederhana. Moderation. Sederhana. Okey? Kelima, kuatkan sedekah. Dan bila sedekah, beri sedekah yang baiklah. Ini sedekah orang kasih kamu hadiah birthday, kamu tak nak, itu kamu sedekah kan? Ya, kan? Ya, kamu tak mau, itu kamu sedekah. Padahal konsep sedekah itu, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Bukan pakaiannya tak mau. Orang kasih kamu hadiah yang kamu tak mau, itu kamu sedekahkan. Hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Nafkahkanlah sebagian harta yang kamu cintai. Jadi kita nak kasih nafkah, sedekah. Kita pergi masjid, kita salat, kita pakai air, kita pakai ruang, kita pakai api, nak keluar, cari 50 sen taruh. Taruhlah RM2 ke
RM5 kan. Mana duit siling aku ni kan? 20 sen datang lah. 50 sen. Astagfirullah kan. RM2 ada, RM5 ada. Itu sayang lah. 50 sen tak sayang sangat. Dia kata, kasihlah harta yang kamu cintai tu. Kasih. Saya tak suruhlah kamu $10, $2 ke $5, okeylah. 10 sen. Nak bikin apa 10 sen? 20 sen. 50 sen. Astagfirullah. Pakai air, ruang, api. Di Singapura, kamu jadi peminta sedekah, nakik $10. Kamu tak tahu sebelah tu, wah sudah 1,500 pegawai income tax. Jadi itulah, ada kira berapa kamu dapat. Singapura. Itu Rasulullah SAW. Semasa baginda menghadapi maut, baginda mendapati masih ada berapa wang dengan baginda. Maka baginda menyuruh isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk menyedekahkan wang itu semua kepada fakir miskin. Dengan itu baginda wafat tidak meninggalkan apa-apa harta. Pernah baginda memberi ke semua kambingnya kepada seorang yang memintanya. Sehingga orang itu berkata, Muhammad adalah seorang yang sangat kuat bersedekah dan tidak khawatir tentang hari depan. Kita tengok sahabat lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, dalam bidang sedekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatasi mereka. Memang Abu Bakar mengkuat beribadah. Pada Tina Aisyah radhiyallahu anha, sesudah Rasulullah wafat, sudah Rasulullah meninggal dunia, mendapat hadiah wang yang banyak, tetapi dibagikan ke semua kepada fakir miskin. Semua dia bagi. Dan tidak menyimpan sedikit pun untuk dirinya. Dan masih beliau pakai baju yang bertampalan. Siti Aisyah, begitu hebat wanita ini. Sayyidina Aisyah juga pernah satu hari beliau sedang mau buka dengan sekeping roti. Duit beribu-ribu kasih orang. Buka hanya ada sekeping roti saja. Apabila datang seorang fakir miskin minta makanan, beliau kasih roti itu pada fakir miskin. Kalau kita ambil kasut lipat. Tinggal satu pun naklah kasut lipat. Tapi bukan Siti Aisyah kan. Dia kasih dah. Dia nak buka tu. Kasih. Hebat wanita ini ya. Mesti ada sifat kasih sayang dalam diri kita. Kita mesti bukan saja mengasihi sesiapa anak, isteri, adik-beradik, saudara mara, juga kepada haiwan, kepada pokok-pokok, kepada tumbuh-tumbuhan, mesti kita ada sifat kasih sayang. Dan saintis buktikan, kalau kita ada sifat kasih sayang kepada pokok-pokok bunga, pokok buah-buahan, kita selalu berkata baik dengan mereka, mereka akan berbuah dan berbunga lebih banyak dan lebih baik. Begitu juga dengan haiwan. Kalau kita baik dengan mereka, bersifat kasih sayang, mereka akan lebih mesra kepada kita. Begitu juga air. Kalau kita marah-marah, air itu akan rosak. Itu penyelidikan saintis. Jadi kita mesti ada sifat kasih sayang. Dengan sifat kasih sayang, orah kita berubah. Orang dapat merasa orah kasih sayang kita. Dan di mana kita berada, tempat tu merasa aman, damai dan nyaman. Jadi mau bersifat kasih sayang, itu Allah berfirman, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kita mesti ada bersifat kasih sayang pada tetangga, pada
tamu kita dan kalau kita tak ada apa baik nak cakap, diam. Jangan menghina, jangan mengata orang kan. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan berfirman, manakah orang-orang yang saling mencintai kerana kebesaranku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku, di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naunganku. Ini dia. Kita ahli sufi mesti ada sifat kasih sayang. Alhamdulillah, saya melihat sudah berapa tahun kita bersahabat dalam dunia ahli sufi, di mana sebelum corona COVID-19 ini, kita selalu adakan seminar di merata Malaysia, di merata Indonesia dan Singapura. Dan bila kita ketemu sahabat-sahabat semua, sungguh mesra, sungguh rasa satu family, sungguh rasa aman, damai, nyaman dan sebagainya. Inilah sifat kasih sayang di antara kita. Dan itu saya tahu sahabat banyak menyatakan rindu tidak dapat bersama lagi kerana kita tidak dapat adakan seminar lagi di tempat-tempat kalian, tapi menerusi Zoom. Zoom pun mereka rasa tak puas. Mau jumpa ustaz muka ke muka, face to face kan. Pasal mereka tak boleh tahan, tak tengok the handsome one. Dan lagi ustaz sakit-sakit, mereka takut ustaz wassalam. Dan insya-Allah lah, doakan panjang umur. Kita akan jumpa lagi bila corona COVID ni tak ada lagi. Kita akan adakan lagi di setiap negara di Malaysia, Indonesia, insya-Allah. Doakan, insya-Allah kan. Kerana kita rasa nyaman, kita rasa hebat bersama. Itulah tanda orang beriman. Ini saya nak kata pada sahabat. Tanda orang beriman, dia mesti ada sifat kasih sayang dalam diri dia. Gentle person. Kalau dia tak ada sifat kasih sayang dalam diri dia, dia belum beriman. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat ke-96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang atau sifat kasih sayang. Ingat, jadi orang-orang ahli sufi, kalau kalian benar-benar ahli sufi, mesti ada sifat kasih sayang. Mesti ada sifat kasih sayang. Ketujuh, kalian mesti pegang kuat pada syariah. Jangan lepas. Bagi tiap-tiap umat kami tetapkan syariah tertentu yang mereka lakukan. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka Rasulullah berpesan, akan datang selepasku orang-orang yang mengadakan perjalanan dan bimbingan yang bercanggah dengan perjalanan bimbingan dan dengan perjalananku dan bimbinganku. Ini yang bawa bid'ah. Jauhkan bid'ah. Itu mau jaga. Rasulullah bersabda dan berpesan, aku tinggalkan dua rujukan. Kalau kamu pegang ni dua rujukan, kamu tidak akan sesat. Inilah Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang pada Al-Quran dan As-Sunnah mereka. Dan kalau tidak dapat jawapan, maka carilah sekiranya kamu ketemu suatu pembaharuan, hendaklah kamu rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau tidak, Sunnah Khalifah yang mendapat petunjuk. Pada masa ini Khalifah Ar-Rashidin, di bahasa mereka timbul ijma' dan qiyas. Kita boleh pakai ijma' dan qiyas begini. Ini sahabat-sahabat. Jadi Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Dan satu sahabat dihantar kepada menjadi governor Yaman. Saya dah lupa nama dia. Ditanya Rasulullah, kalau kau ada masalah, mana kau rujuk?
dia ke Al-Quran. Kau tak ada sunnah Rasulullah. Kau tak ada dia ijtihad. Bagi kalian saya sudah ajar NST, naik, serah dan tunggu. Kan? Nanti kita tengok bagian naik, serah dan tunggu. Jadi pegang pada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan kias. Kau tidak dapat, naklah kita ijtihad atau naik, serah dan tunggu. Okey. Kita tengok Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kuat Rasulullah pegang syariah. Demi Allah, sekiranya Fatimah puteri Muhammad, itu anak Rasulullah, mencuri, maka Rasulullah akan potong tangan dia. Begitu kuat Rasulullah pegang syariah. Sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjuluk-juluk tekak beliau kerana was-was tentang makanan yang dimakannya. Dia was-was, dia juluk keluarkan balik. Tapi kita orang kita pergi supermarket, boleh test lah manggul sebiji. Boleh test saja saya tengok. Boleh, bukan saja anggur. Kacang-kacang boleh test. Saya buka dia test kacang-kacang. Dia test. Dia pening kepala, astagfirullah. Kat supermarket mana boleh kan? Dia test kacang apa tu, yang gajus. Kacang apa lagi, macam-macam kacang dia test. Test. Dia tu bukan taruh test, dia taruh 1 pound berapa, 1 ounce berapa, 1 ounce. Dia test. Anggur dia test. Rambutan dia test. Manggis dia test. Nasib baik durian tu keras. Kau tak apa dia test. Satu biji dia test. Durian. Sikit darah orang kita kan. Tapi ya kita bukan racist ke apa. Tapi orang kita saya tengok supermarket sini tak adalah kan. Orang kita tidaklah. Tapi ada yang astagfirullah kan. Apa boleh buat kan? Dia test gasak dia kan. Sayyidina Ali menghukum dibakar hidup-hidup pengikut Ibnu Sabah yang berfahaman wahdatul wujud. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia potong pokok di mana Rasulullah bertemu sahabat. Kerana orang muliakan itu pokok tu. So jadi macam keramat. Dia tebang. Bagi dia keramat apa dia tebang kan. Sini boleh jadi keramat. Tebang. Itu pasal kalau kita pergi kubur Baqi tu, tak ada tanda-tanda. Sama habis. Dan bila beliau sedar, Sayyidina Umar, beliau sedar setelah dia kena tikam tau. Dia sedar dan dia diberitahu masa salat. Bangun, bergegas untuk salat. Walau kena tikam tu, baru kena tikam. Punya hebat dah. Bangun dah kan. Oh, kalau kita tak boleh bangun, nurse angkat pun tak boleh bangun. Dia bangun bergegas salat, kena tikam. Punya hebat iman orang ini. Subhanallah kan. Dan kita tengok sufi yang awal. Ini kita macam mereka, sufi yang awal. Ahli sufi awal dengan jelas menekankan bahawa syariah lah kerangka yang menyokong dan mengekalkan hubungan ini. Sehubungan dengan ini, mereka menggesa semua ahli sufi mempelajari ilmu yang menjadi asas syariah. Selain dia menekan bahawa seorang ahli sufi hendaklah setiap waktu berpandu pada syariah sebagai kata pemutus, ahli-ahli sufi awal juga jarang ketinggalan menunjukkan siapa yang tidak peduli syariah akan terlibat dalam kekeliruan dan pertentangan. Jadi kita jangan tinggal ke Rasulullah berkata Quran, sunnah khalifah yang dapat petunjuk. Yang sahabat yang dihantar ke Yaman nama dia Muad bin Jabal. Aku kalau ada masalah, aku akan cari dalam Quran. Dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Dan setelah itu dia akan ijtihad. Tapi bila Rasulullah dah tak ada, maka sudah dikatakan Rasulullah berpesan sunnah sahabat-sahabat yang dapat petunjuk. Ijma' kias dan lepas tu kau nak ijtihad. Ijtihad lah.
Berarti kita bukan mukallid. Kita bukan mukallid. Kita ahli sufi. Apa mukallid? Mukallid orang yang mengikut kitab-kitab. Dia tak balik pada Quran dan Sunnah. Dia balik kepada kitab. Kitab Syafi'i, kitab Hanafi, kitab Hambali dan sebagainya. Dan jadi perselisih faham. Menjadi khilafiyah. Khilafiyah. Kita ahli sufi, kita balik pada Quran, Sunnah. Sunnah pada sahabat yang dapat petunjuk. Kita ijtihad. 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 Ahli sufi awal dengan jelas menekan bahawa syariah lah kerangka yang menyokong dan mengekalkan hubungan ini. Sehubungan ini, mereka merasa semua ahli sufi yang belajar ilmu yang menjadi asas syariah. Jadi itulah kita belajar diploma dalam syariah, diploma dalam hadis dan Quran dan hadis, belajar supaya menambahkan ilmu kita. Jadi balik pada Quran, balik pada sunnah, balik pada ijma' dan qiyas. Seperti Muad bin Jabal. Tak boleh ijtihad. Ijtihad saya sudah ajar insyaAllah pada kalian nanti, dan yang sudah naik serah dan tunggu. Itu nanti kita akan sampai. Selain menekan bahawa seorang ahli sufi hendaklah pada setiap ini sama tadi. Al-Syarani menulis, tasawuf Islam memancar di hati para wali mereka ketika beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf juga merupakan intipati dari seorang hamba yang beramal dengan hukum-hukum syariah. Jadi kita pegang Rasulullah berpesan, Quran, Sunnah dan Sunnah sahabat-sahabat yang dapat petunjuk. Kita bukan Wahabi, kita bukan Salafi, kita ahli sufi. Kita ahli sufi. Kalau Wahabi dia Quran dan Sunnah saja, ijma' dan qiyas pun kita nak pakai. Kita pakai. Pasal Rasulullah ada pesan, sahabat-sahabatku yang dapat petunjuk, kita pakai. Jadi kita bukan Salafi, bukan Wahabi. Wahabi, Quran dan Sunnah, lain tak nak. Dan benar-benar takut kepada Allah. Jangan main-main. Takut. Benar-benar takut. Tengok ni. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka. Walaupun dengan mata kita tak nampak, dengan mata hati kita nampak kewujudan dia. Dan ini yang bila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Rasulullah SAW, aku lebih mengenali Allah dan akulah yang paling takut kepadanya daripada kamu semua. Seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, pasti kamu tertawa sedikit dan pasti kamu menangis banyak. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, apabila mengenangkan azab neraka, beliau berkata, baiklah beliau menjadi sepohon kayu dikerat-kerat dan dibuang, atau sehelai rumput yang lenyap dimakan binatang, atau sehelai bulu di tubuh orang mukmin, atau menjadi burung-burung yang berterbangan daripada menghadapi azab api neraka. Sayyidina Umar berkata, lebih baik beliau tidak dilahirkan atau menjadi jerami dari bersua hari di mana kita akan melihat azab neraka. Sayyidina Osman, lebih baik dia mati dan tidak dibangkitkan dari bersua dengan hari hisab. Sayyidina Ali, beliau tidak jadi membunuh musuh dalam satu peperangan kerana musuh itu meludah dia, kerana beliau takut beliau membunuh kerana kemarahan, bukan kerana Allah. Abu Hurairah menangis semasa sangat tenat, sakit kuat, sakit tenat, dia nangis. Orang kata pada dia, adakah dia nangis kerana kekhawatiran, menangis semasa sangat tenat, bukan kerana sakitnya, tapi kerana kekhawatiran sama ada tempat beliau di syurga ataupun neraka. Begitu takut sahabat-sahabat akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan selain daripada itu, hendaklah kita sentiasa zikrullah. Apa makna zikrullah? Zikrullah makna ingat kepada Allah. Zik makna ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Kan? Ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Sesungguh Allah berfirman, apabila hamba-Ku mendekati aku sejengkal, aku akan datang sehasta. Apabila dia datang sehasta, aku akan datang sedepa. Dan bila dia datang sedepa, aku akan lebih cepat daripada itu. Bila kita ingat Allah. Dia Muhammad banyak menyebut Allah. Aku bersamanya jika ia mengingati aku. Sekiranya mengingati aku dalam dirinya, aku akan mengingatinya dalam diriku. Belumkah datang waktu orang-orang yang beriman untuk tunduk mereka, mengingati mereka, mengingat Allah SWT. Dan Syekh Abdul Qadir berkata, ingatlah dia sentiasa. Kalau dah datang ajal, baru kamu nak ingat, itu sudah tidak berguna. Bila nak mati, baru nak ingat, dah tak berguna. Keutamaannya, zikir adalah perkataan Arab yang bererti ingat. Ada kala diartikan dengan sebut, tapi kebanyakannya setiap kali lafaz zikir disebut sama ada dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, ia lebih bermaksud kepada ingat. Jadi, zik mana ingat, zikrullah, ingat Allah. Dan Rasulullah berkata, jangan banyak perkataan Allah, 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 tanpa ingat kepada Allah. Kalau kita banyak perkataan Allah, 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 tanpa ingat kepada Allah, sesungguh banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling dijauhi oleh Allah adalah orang yang berhati keras. Dan inilah zikrullah, amal yang paling tinggi, lebih tinggi daripada jihad, lebih tinggi daripada sedekah, emas dan perak. Inilah dia. Sahabatnya, apa itu Rasulullah? Zikrullah, mengingati Allah. Lebih tinggi daripada jihad, bunuh musuh, musuh bunuh kamu, jihad. Mana penggal leher mereka, musuh memenggal leher kamu, itu jihad. Lebih tinggi daripada jihad. Atau sedekah emas dan perak, lebih tinggi daripada itu. Itulah zikrullah. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya. Sesungguh ingat akan Allah adalah ibadah yang paling utama dan ibadah yang paling besar. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Lelaki dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Allah menyediakan mereka ampunan yang besar, ampunan dan pahala yang besar. Dan bagi ahli sufi, zikrullah adalah lilin kita di malam yang gelap. Mau sentiasa zikrullah. Inilah lilin kita yang menyala di waktu yang gelap. Inilah nadi, N-A-D-I, nadi, pulse seorang ahli sufi, zikrullah, sentiasa. Bukan saja dalam salat, luar salat, dalam hidup keseharian, dia memindah sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam salat kita ingat Allah. Dirikan salat untuk mengingati aku. Keutamaan zikrullah. Dalam salat pun disuruh ingat. Dan apa Imam Ghazali berkata? Neraka will bagi mereka yang lalai dalam salat mereka. Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan salat mereka. Berarti kita tidak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak khusyuk dalam sembahyang kita. Neraka will. Ini Imam Ghazali kata. Itu pasal wajib mengenal Allah sebelum kamu menyembah. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itu akan kekal di surga lagi dimuliakan. Sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali pada orang-orang yang khusyuk. Luruskan mukamu setiap saat, sembahlah Allah dan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Lalu dia berdiri melakukan salat, selain menguji, mengagung dan muliakan
Bagaimana mesti seraya dia mengusungkan hatinya hanya untuk Allah. Dia ingat hanya Allah. Maka Allah mengampunkan dosanya seolah-olah dia baru dilahirkan oleh ibu. Kalau kita khusyuk, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lama, insya-Allah. Barang siapa bertemu dengan Allah dan keadaan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, maka dia masuk syurga. Jadi syaitan pun mengaku, aku tidak boleh menggoda mereka, hati mereka tidak pernah syirik pada Allah. Jadi kalau kita ingat Allah tak serupa, tidak seumpama, insya-Allah hati kita bersih daripada syirik. Nanti akan ditunjukkan, kamu hadirkan untukku badan-badan kamu dan ucapan-ucapan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berdiri dengan bagus. Tapi jiwa kamu jauh dariku. Perbuatan kamu menjadi sia-sia. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berdiri dengan bagus. Tapi sini bismillah, sini ingat lepas ni nak makan roti prata. Roti canai habis. Hanyut kan. Dapat syurga, masuk syurga pun dapat roti canai je. Seorang yang beribadah sehingga hari tua, Sayyidina Umar berkata, dan janggut menjadi putih, ibadahnya terhapus. Kerana bila dia buat, dia tidak ingat pada Allah. Habis, gagal, hancur. Kan? Dan bukan saja dalam salat kita ingat Allah. Selepas salat, duduk, berdiri, duduk dan baring, ingat Allah. Jadi dalam salat, luar salat dan dalam hidup keseharian, Allah suruh ingat dia. Lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak oleh jual beli daripada mengingat Allah, tidak dilalaikan dalam kehidupan keseharian, sama dalam jual beli atau perniagaan, dia tidak lupa mengingat Allah. Jadi kita mesti lazimkan minda kita ingat supaya kita tidak lupa. Seperti saya rasa kalian semua banyak menghafiz surah Al-Fatihah. Bila kalian nak baca Bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain surah, sentiasa ada. Bila nak baca ada. Kalau kalian boleh sematkan itu, sematkan ingatan Allah. Semat. Bila masa senang naik, bila masa senang ingat. Bila naik senang ingat. Kan? Kalau sekalian boleh sematkan ayat-ayat Al-Quran dalam sini, seperti Al-Fatihah, Surah Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, sematkan ingatan Allah. Kalian boleh sematkan ingatan surah Ikhlas, Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Sematkan ingatan Allah. Bila-bila masa ingat dia, naik ingat. Kan? Jadi inilah penyelamat kita, zikrullah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka diganggu oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka terlepas mereka. Nabi Yunus dalam perut ikan Nun, kalau kerana dia tidak banyak mengingati Allah, dia akan tinggal di perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Allah lepaskan kerana dia banyak mengingati Allah. Nabi Ayub selalu balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Rujuk kembali kepada Allah dalam kesusahan dia. Balik. Nabi Yakub begitu ya, aku hanya mengadu kepada Allah kesusahan dan kesedihanku. Balik kepada Allah. Dan sahabat-sahabat termasuk Muadz bin Jabal menekankan tentang keutamaan mengingati Allah dan yang dapat menolong kita di hari kemudian. Zikrullah banyak boleh hidup. Jadi kita masuk dalam latihan zikrullah. Saya akan bimbing kalian. Bersedia?
Kita tengok dulu, nanti kita akan praktis. Tengok dulu. Pertama, ingat pada Allah. Tutup mata, ingat Allah dalam minda. Tentu bila kita ingat dia, tak boleh serupa, tidak boleh diumpamakan, dan tidak boleh kita lihat. Kita hanya ingat saja. Lepas tu kita fokus. Imam Ghazali kata, minda, batin dan fikiran disatu padukan dengan badan ditumpukan, dibulatkan sepenuh hati. Gerak badan, gerak minda batin dan gerak fikiran taklah diarah hanya mengingati Allah. Itu bila kita dah ingat Allah, kita arahkan mata hati kita tu terus pada ingatan Allah tu, fokus. Tak payah tekan, arahkan saja, kan? Tu kita tumpu, kan? Mata kita yang dalam tu tumpu. Bahkan bila kita ingat Allah, kita tumpukan. Oleh itu tutuplah semua segi itu dengan kesedaran tauhid kepada Allah dan memfanakkan diri. Mana bila kita sudah ingat Allah, kita fokus, mata kita melekat. Mata kita melekat, tak boleh buka. Tapi kalau kita tidak fokus, dia boleh buka senang. Tapi bila kita fokus, dia tak boleh buka. Aduh, kita sudah fokus. Jadi itu kita kunci. Dikatakan kunci. Kan? Tak boleh buka. Lepas tu istiqamah. Itu tinggalkan apa saja di luar halwat, pintu halwat kamu masuklah ke dalam seorang diri dan istiqamah. Bertahan. Sama duduk, baring, berjalan, istiqamah. Okey. Jadi kita mulai. Jadi saya akan bimbing kalian. Sudah sedia? Pertama, katakan dalam minda Allah. Tidak serupa, tidak seumpama. Hanya Allah. Dan fokuskan mata yang dalam tu atau mata hati kepada ingatan Allah. Fokuskan, tak payah tekan, fokus saja. Dan kalian sudah kunci. Kalau nak test kunci ke tidak, cuba buka kelopak mata. Kalau dia melekat, sudah terkunci. Kan? Fokus. Okay. Kalau dia melekat, dah terkunci. Kan? Kalau dia tak melekat, belum terkunci. Jadi ingat Allah dalam minda, fokus, maka mata kita melekat. Okay, fokus. Jangan kasih apa juga masuk dan bertahan, istiqamah, bertahan. Ingat Allah, fokus. Fokus. Istiqamah, bertahan.
Okey, semua turun, buka mata. Kita mesti praktikkan ini zikrullah sampai keadaan mataku tidur, hatiku tidak. Makna walaupun mata kita tutup, kita minda masih ingat Allah. Mataku tutup, makna minda masih ingat Allah. Mataku tutup, hatiku tidak. Hati tu masih ingat Allah. Mata tu tutup, makna jasad ni naklah kita tidurkan. Di sini kelebihan zikrullah yang saya ajar. Bila kita dapat imbangkan di antara tidur dan jaga, di masa itulah kita boleh OBE. Makna kita boleh wisata roh. Bila kita berminda terjaga, tapi kita berjasad tidur, di situ roh terlepas. Bila kita tidur, roh terlepas. Tapi kerana minda kita masih jaga, kita berminda boleh suruh roh keluar. Belakang minda ikut roh dan kita boleh wisata. Dipanggil dalam bahasa orang putih OB, out of body experience. Jadi kalau kalian bila buat zikrullah tu, cari imbangan itu di antara tidur dan jaga. Makna badan tu rasa selesa lah, tidur selesa. Badan tu rasa selesa seperti keadaan tidur, tapi minda kita sentiasa ingat pada Allah. Makna mataku tidur, hatiku tidak. Minda tu masih okey, tapi jasad kita tidur. Bila jasad tidur, roh terlepas. Bila roh terlepas, dengan minda bersambung menjadi jiwa, kita boleh wisata roh. Itu uniknya, alhamdulillah, cara saya. Tapi itu bukan kita kejarkan. Itu adalah sampingan. Orang-orang bukan Islam pun boleh buat sama. Kalau dia boleh imbangkan di antara tidur dan jaga. Tapi yang kita ini, lebih kepada ingat kepada Allah. Zikrullah, kita ingat pada Allah dalam salat, luar salat, dalam hidup keseharian. Jadi saya nak tunjuk bila kalian sudah ingat pada Allah, kalau tak ingat boleh buka mata. Bila kita tak ingat Allah boleh buka, senang. Bila kita ingat Allah, kita fokus, bukalah. Tak boleh. Jadi sudah fokus. Yang saya nak katakan di sini, saya nak kalian ingat Allah. Saya tu naik, ingat Allah. Naik mana? Ingat Allah. Fokus. Kunci, jangan kasi apa pun masuk, ganggu. Istiqamah. Belakang saya kata, ke kanan. Kalian ke kanan. Tahan ingatan Allah. Jadi kalau dalam bas, dalam MRT kalian bersandar, orang ingat kalian tidur, jauh panggang daripada api. Kalian dengan Tuhan kalian. Belakang saya suruh ke kiri, tahan ingatan Allah. Ke depan, dalam majlis kalian tunduk, orang ingat tidur, bukan. Kalian dengan Tuhan kalian. Ke belakang, bila nak tidur tu, ingat Allah. Sampai tertidur. Jadi, kalian akan tutup mata, ingat Allah dan tunggu arahan saya. Okey? Bismillah, ingat Allah dalam minda. Allah, fokus. Kunci, istiqamah. Tunggu arahan saya. Istiqamah, bertahan. Ke kanan, tahan ingatan Allah dalam minda. Kita bersandar dalam bas, MRT, tetap kita ingat Allah. Ke kiri, tahan ingatan Allah, tahan.
Ke depan, tahan ingatan Allah. Jangan lepas. Ke belakang, tahan ingatan Allah. Ke kanan, tahan ingatan Allah dalam minda. Tak serupa, tidak seumpama. Ke kiri, ke depan, tahan ingatan Allah. Ke belakang, tahan ingatan Allah. Ke depan, dan dengar arahan saya ke depan. Buka mata perlahan-lahan, tapi ingat Allah dalam minda. Tahan ingatan Allah dalam minda. Buka mata perlahan-lahan, tahan ingatan Allah. Jangan lepaskan. Nak kebil pun tak apa, tapi ingatan Allah bertahan. Jangan lepaskan. Supaya bila kita berjalan, kita buka mata. Bila kita boleh ingat Allah SWT. Okey. Tutup mata, ingat Allah. Buka mata, ingat Allah. Jangan lepas ingatan Allah. Jangan di luar mengganggu yang di dalam. Jangan kasih yang luar masuk. Hanya dalam minda ingatan Allah. Bertahan. Tutup mata, ingat Allah. Buka mata, ingat Allah. Jangan lepas. Kita boleh melihat yang luar, tapi jangan dia kasih masuk ke dalam minda kita.
Dalam minda hanya ada ingatan Allah. Ada ingat Allah. Tidak serupa, tidak seumpama. Okey, buka mata, turun semua. Tengok saya. Sekarang kita mau khusyuk dalam sembahyang. Ini mustahak. Kita mesti khusyuk dalam sembahyang. Ingat neraka wil. Jadi bila kita ingat Allah tu, tak boleh dilupakan, tidak boleh diumpamakan. Ingat seperti kita ingat nama kita. Adakah kita wajahkan muka kita? Tidak. Mana pernah kita ingat nama kita, kita wajahkan muka kita? Tak pernah. Dan tak pernah kita mengeja nama kita bila kita ingat nama kita. Tak pernah kita mengeja, tidak pernah kita rupakan wajah kita bila kita ingat diri kita. Begitu bila kita ingat Allah, jangan mengejakan alif lam lam ha. Jangan merupakan, tak serupa, tidak seumpama. Ini mau pegang ni, akidah ni. Jadi kalau orang taruh berhala pun depan kita, kita peduli apa? Kita teruskan salat. Habis salat engkau sembah berhala. Itu engkau punya Tuhan. Aku punya Tuhan tak serupa, tidak seumpama. Kan? Ini kita mau pegang. Jangan ada rupa, jangan diumpamakan Allah tu. Seperti bila kita ingat nama kita, kita tidak eja. Bila kita ingat nama kita, kita tak rupakan dan tidak umpamakan. Begitu senang kita boleh ingat nama kita. Tanpa dieja, dirupakan, diumpamakan. Begitu juga nama kita tukar pada Allah. Daripada Ali kepada Allah. Ingat Allah tak serupa, tidak seumpama. Jadi, kali kita mau salat tu, kita ingat Allah. Ingat Allah dah betul, kita takbir Allah wa akbar. Jadi tengok apa saya buat, nanti saya akan suruh kalian buat. Kita ingat Allah, takbir Allah wa akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lepas ingatan Allah. Belakang cakap rukuk. Subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali. Belakang saya kat sujud, tunduk lagi sikit. Subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Belakang saya suruh bangun, takbir, baca suratul Fatihah. Dah habis tu, saya suruh rukuk. Habis rukuk, sujud. Duduk tahiyat akhir. Baca tahiyat hingga akhir. Beri salam. Dan ingatan Allah seterusnya sampai beri salam. Dan kalau boleh selepas beri salam pun bila buka mata masih ingat Allah. Itu mustahak. Jadi kita mau train salat supaya khusyuk. Okey, sudah ready semua? Sedia? Bismillah, ingat Allah. Allah. Fokus.
kunci istiqamah. Tunggu arahan saya. Takbir, Allahu Akbar, dan baca suratul Fatihah. Sehingga habis, tunggu arahan saya. Ingat Allah, jangan lepas. Ingat Allah, jangan lepas. Tidak serupa, tidak seumpama. Rukuk, tunduk sikit. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Sujud, tunduk lagi sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Bangun, takbir, baca suratul Fatihah. Jangan lepas ingatan Allah. Rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga akhir dan beri salam, tahan ingatan Allah sehingga habis. Dah beri salam, buka mata, tengok saya. Jadi kita akan latih lagi kerana ingat Imam Ghazali berkata bahawa kita tidak khusyuk neraka wil. Dan untuk yang jamaah yang baru, Alhamdulillah boleh tanya jamaah-jamaah yang lama, mereka stabil dalam perkara ini. Mereka sudah stabil, hampir semua sudah okey dalam perkara ini. Tidak ada masalah dalam salat atau ingat Allah luar dan dalam salat. Jadi kalian masih baru, tapi kalau dilatihkan, insyaAllah dalam 3 bulan akan menjadi stabil. InsyaAllah. Okey, kita mula lagi. Ingat Allah, fokus. Ingat Allah, tidak serupa, tidak seumpama. Fokus. Takbir Allahu Akbar, baca suratul Fatihah.
Rukuk, tahan ingatan Allah. Sujud, bangun dan takbir, baca suratul Fatihah. Rukuk, sujud, sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat hingga habis, tahan ingatan Allah. Dah habis beri salam, buka mata. Ada jamaah dia segelintir yang mereka berkata, Ustaz, kami tak boleh ingat Allah dengan tutup mata. Kami hanya boleh ingat Allah dengan buka mata. Tak mengapa. Buka mata ke tutup mata tak kisah, asal ingat Allah. Satu. Yang kedua, nanti kalian salat asar dan kalian pakai ini yang saya ajar. Kita semasa seminar, bila diorang salat asar, diorang masuk balik ke dewan seminar, kita tengok cahaya muka mereka kebanyakan bercahaya, berubah. Kerana sebenarnya lah mereka betul-betul salat. Salat kepada Allah. Sampah sarap macam-macam dalam ni semua dah tak ada. Yang ada ingatan Allah. Maka banyak muka berseri dan jamaah pun nampak, saya pun nampak ada macam muka macam pengantin baru. Bersinar. Nampak macam pengantin baru. Lepas mereka menghalusi ni dan mereka keluar dewan untuk salat asar, masuk balik berubah. Begitu juga saya yakin akan terjadi pada kalian seperti juga terjadi pada mereka-mereka sebelum ini. Akan berubah. Sekarang saya nak tunjuk tentang saya akan minta Allah bukakan pintu doa untuk kalian dan kalian, bila saya kata doalah, kalian mintalah apa yang kalian hajati. Dan saya tunjukkan macam mana kita berdoa. Begitu juga kita NST. Bila kita ada suatu perkara
kita naik, kita berdoa, serahkan masalah kita kepada Allah SWT. Lepas tu kita tunggu jawapan dia. Hidup saya dan banyak sahabat begitu juga. Bila ada masalah, kita tidak cari huraian. Kita serahkan kepada Allah dan minta Allah memberi kita bimbingan di atas masalah kita. Itu pasal Nabi Yakub, aku hanya mengadu masalah aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yakub, aku rujuk dan masalah aku kepada Allah. Begitu hidup saya juga. Apa pun saya balik kepada Allah dan minta bimbingan. Jadi kalau tak ada bimbingan, saya relax. Sampai ada bimbingan, saya akan teruskan. Jadi isteri saya dulu tidak faham. Dia selalu tegur saya lah. Kenapa awak relax? Ada kes-kes besar ni semua nak tahu awak relax ya. Saya dulu terang dia. Saya tak ada turun arahan, saya tak buat apa-apa. Bila turun arahan, baru saya buat. Dan selama ini awak tengok ada masalah, tak ada kan? Jadi lama-lama sekarang dia sudah faham. Dia nampak saya relax, dia diam. Walaupun ada kes-kes besar, relax. Pasal kita serahkan masalah kita kepada Allah dan tunggu bimbingan dia. Kalau kamu lazimkan cara hidup ni, secara Nabi Yakub, Nabi Rasulullah SAW, masa nak perang, nak menyerang Mekah, dia naik. Bila tak ada jawapan, dia turun, belum ada jawapan. Dia minta, kita pun rujukkan masalah kita dan tunggu arahan Allah. InsyaAllah, mereka yang bertawakal, mereka yang beriman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk, beri petunjuk mereka jalan keluar dari masalah mereka dan rezeki yang tak disangka-sangka datangnya. Ayat 1000 dinar. Oh yakin, ini hidup saya, cara saya, aku pun relax, naik, mengadu pada Allah dan tunggu. NST, naik serah dan tunggu. Jadi doa ini NST. Kalau kamu nak berdoa, minta. Bilang apa masalah kamu, hai jiwa-jiwa tenteram, kamu sudah marifat, sudah tenteram. Kembali kepadaku, irji'i, katakan apa masalah kamu. Jadi saya akan bimbing kalian bagaimana naik dan berdoa. Dan setelah berdoa tu, kalau ada yang kalian yang minta Allah bantu, tunggulah. Tak ada naik lagi, minta ya Allah bantulah. Tak ada naiklah, minta ya Allah bantulah. Kalau dulu-dulu saya sampai 2-3 kali naik minta, berlambat naik minta. Sekarang Alhamdulillah, tak ada masalah. Ini cara hidup kita ahli sufi. Naik, serah dan tunggu. Yang kita telah kabut buat keputusan, jangan naik, serah dan tunggu. Jadi saya akan ajar kalian ini, seperti Muad bin Jabal, aku akan rujuk pada Quran, Sunnah dan Ijtihad. Kita bila ada masalah, kalau ada Quran dan Quran tak ada sunnah sahabat yang tak ada, kita naik, serah dan tunggu. Perkara macam biasa, macam tak ada wang, ada masalah sedikit, naik, serah dan minta. Kalau tak ada jodoh, naik, minta, ya Allah, minta. Jangan segan. Okay? Jadi caranya saya akan tunjukkan, dan bila awak dah naik, dah ingat Allah, akan saya minta Allah bukakan pintu doa. Dan awak mintalah apa yang awak hajat, dalam 2 minit saya akan tutup doa itu. Tapi dengan cara ini pun awak dah naik, serah dan tunggu. Okey, bismillah, ingat Allah. Allah dan minta, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau lebih dekat dari uratnya kami. Engkau dekat dan memakbulkan doa ya Allah. Memarifatkan mereka semuanya ya Allah. Sampaikanlah hajat-hajat dan doa-doa dan permintaan. Ya Allah,
Ya Rabbi, bukakanlah pintu doa untuk mereka ya Allah, supaya mereka dapat nyatakan hajat-hajat mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, doalah, mintalah. Jangan segan, mintalah apa yang kalian hajat. Ingat Allah dan minta. Mintalah. Apa yang kalian hajat, mintalah ya Allah. Makbulkan ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah segala hajat. Jangan lupa akhirat juga, ya Allah. Makbulkan. Ya. Mintalah. Minta kepada Allah, Tuhan yang satu, yang tidak serupa lagi tidak boleh diumpama. Mintalah Allah. Mintalah, jangan segan, lagi 1 minit. Mintalah ya Allah. Makbulkanlah ya Allah. Makbulkan ya Allah. Okay, saya nak tutup doa bekas. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana ya Allah. Ya innaka antas sami'ud du'a wa hajatana. Innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi saya tunjukkan cara nak berdoa. Ingat Allah, fokus, minta. Minta. Ada masalah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti serah Nabi Yakub akan masalahnya. Seperti Nabi Ayub merujuk kepada Allah. Minta, jangan segan dia Tuhan kita. Minta. Jangan lupa akhirat. Minta. Jadi dalam salat, dalam doa pun kita fokus. Dalam salat pun kita fokus. Luar salat pun kita fokus. Dalam hidup keseharian, buka mata, tutup mata, kita boleh fokus ingat Allah. Sematkan ingatan Allah dalam minda itu. Sebagaimana kita sematkan suratul Fatihah, suratul Ikhlas. Kita sematkan Allah dalam minda kita. Bagaimana juga kita sematkan nama kita dalam minda kita. Bila sebut nama kita, kita tahu kita sematkan ingatan Allah dalam minda kita. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani hanya ada satu penghuni dalam minda kita, itu ingatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudah latih kalian mau latih sendiri selepas ini. Dan kita di hari Sabtu malam Minggu, setiap kali habis tazkirah kita ada zikrullah. Dalam 5 minit kita zikrullah ramai-ramai. Ingat Allah. Ya. Jadi hari Sabtu ini kalian boleh masuk ke tazkirah kita. Kita balik pada Bayu.